Hey Macha, jom pergi restoran tapau chicken chop. Berita semasa. Bahasa rojak boleh runtuhkan keindahan bahasa Melayu dan hilangkan jiwa bangsa. Keindahan bahasa Melayu telah musnah akibat pengaruh-pengaruh luar, baik dari segi pertuturan, ayat, istilah mahupun bahasa itu sendiri. Kerosakan penggunaan bahasa Melayu yang paling teruk jelas ditunjukkan oleh golongan remaja dengan digunakannya bahasa rojak. Keadaan ini akan membawa kesan yang serius terhadap kedaulatan bahasa Melayu jika tidak ditangani dengan segera. Sudah pasti keindahan bahasa Melayu akan musnah. Penggunaan bahasa rojak di Malaysia merupakan satu topik kontroversi oleh sebab para pengkaji bahasa menganggapnya sebagai penggunaan bahasa yang tidak betul dan mungkin menimbulkan krisis dalam pembelajaran bahasa. Mereka bimbang bahawa siswa-siswi akan kekurangan kemahiran menulis dan bertutur sekiranya amalan ini terus berlaku. Mereka yang sudah biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka pasti akan menggunakan bahasa rojak juga dalam penulisan karangan mereka. Ironinya, sebahagian pengguna bahasa rojak malah berasa bangga dengan bahasa rojak ini, supaya kelihatan terpelajar atau menguasai bahasa asing. Okay guys, kelas sudah habis. Assignment jangan lupa kita jumpa next week. Sekarang ni persoalannya, adakah lebih baik untuk I bertutur dalam bahasa Inggeris all the way atas sebab keselesaan berkomunikasi daripada menggunakan bahasa rojak? Dan eventually, makin terlupa terus akan indahnya bahasa ibunda. Bagi I dah belajar satu penyesalan, letting go of bahasa Arab dan French. Padahal I dah intermediate level, tapi sebab I tak practice, gone in the wind. I dah struggle a lot nak menyesuaikan diri untuk bertutur kedua-dua bahasa Melayu dan English dengan fasih. Jadi personally, I suka campurkan supaya hari-hari adalah hari I practice, tanpa ada secebis pun niat untuk merosakkan bahasa ibu. Macam you want to makan here or tapau? Padahal faktanya kebanyakan penutur bahasa rojak ini biasanya mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dalam persekitaran berbahasa yang sebenar. You know what? How am I a Malaysian tapi I tak boleh cakap bahasa Melayu properly? I mean, I boleh cakap bahasa Melayu fluently, but if I were to go to the parliament, I tak boleh cakap bahasa Melayu yang formal, and I would cakap Kedah or bahasa rojak, and I also cannot write a formal letter in Malay and also in English, and my English is not even that good. Like, what a waste. Like, I'm not good in either language. We use Bahasa Rojak every day in my life. Because Bahasa Rojak is a way of life. You know, we speak Bahasa Rojak not because we want to speak, it's because to live in the place. So if we speak Bahasa Rojak, it's the kind of way that we live. It's not the way that whether you are proficient. I can be very proficient in my English, but I speak Bahasa Rojak also, like, nanti kita pergi makan nasi lemak at the town there, okay? Something like that. Masalah pengguna bahasa rojak berkaitan dengan masalah kejiwaan. Antaranya termasuklah kurang rasa hormat dan bangga akan bahasa sendiri kerana salah sangka tentang nilai bahasa. Then the person will feel very comfortable. So that's why we mix up our language to make our interaction people comfortable. Baik Jan, order. Kopi ais, kau, una. Ini bagi saya menunjukkan kelemahannya. Nak menggunakan bahasa Inggeris dengan baik, tidak ada upaya. Nak menggunakan bahasa Melayu dengan baik pun dia tidak ada upaya. Yang baik maksudnya, sudah tentulah dia akan menggunakan bahasa Melayu dengan baik, dan apabila dia berbicara dalam bahasa Inggeris, dia akan menggunakan sepenuhnya bahasa Inggeris. Tidak berlaku campur aduk situ. Dia menguasai kedua bahasa ini. Katanya kalau seorang tu tidak menguasai bahasa, dia akan mencampur adukkan. Okey, maksudnya tak dua-dua tu lemah, jadi dia campur adukkan. Kan kita kan kalau cakap bahasa Inggeris kan, kita tak yakin, kita akan campur aduk dengan bahasa Melayu. Semangat cintakan bahasa Melayu patut diterapkan kepada generasi muda kerana mereka bakal meneruskan agenda negara dan memelihara warisan bangsa. Ini boleh dilakukan dengan bertutur dalam bahasa Melayu tulen dalam satu ayat tanpa campuran bahasa lain. Bahasa Inggeris dan juga bahasa kebangsaan kita memang penting. Seelok-eloknya kita sekiranya menggunakan bahasa kebangsaan, gunakanlah sepenuhnya. Kalau menggunakan bahasa Inggeris, gunakanlah sepenuhnya. Semua pihak sebenarnya mampu melakukan sesuatu atau merancang pelbagai program bagi mematabatkan bahasa Melayu.
terutama dalam kalangan pemimpin dalam sesebuah jabatan atau syarikat. Pihak sekolah juga boleh melaksanakan pelbagai program berkaitan bahasa Melayu. Jika bukan kita, siapalah lagi yang boleh mengangkat bahasa kebangsaan agar tidak hilang ditelan zaman? Jangan sampai hilang identiti negara serta jati diri rakyat Malaysia. Water mineral. Pakcik jalan lurus, lepas tu pakcik akan nampak stesen. Dan langkah yang paling konkret ialah bermula dengan diri kita sendiri. Mulai kurangkan atau hentikan penggunaan bahasa rojak sama sekali. Selepas itu, tegurlah jika rakan anda menggunakannya. Bangsa dan bangsa sememangnya terpisah tiada, merapatkan jurang perbezaan, mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Jika perkara bahasa rojak ini tidak ditangani segera, jangan hairan jika di masa hadapan bahasa kebangsaan Melayu hanya akan menjadi sejarah. Bahasa rojak. FJ. Tapi komen saya mudah saja. Selagi bahasa Melayu tidak diberikan nilai ekonominya, selagi bahasa Melayu tidak diangkat darjatnya betul-betul sebagai bahasa kebangsaan, selagi itulah kita akan ada masalah. Ayuh kawan, kita bersama menjadi saksi perjuangan semua. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, kerana bahasa jiwa bangsa. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial.